Salam sejahtera murid-murid, saya Cikgu Bu. Hari ini Cikgu akan mengajar kamu fizik bab 2, daya dan gerakan Newton 1. Subtajuk yang kita akan belajar ialah 2.7 impuls dan daya impuls. Hari ini kita akan berkomunikasi untuk menerangkan impuls dan daya impuls. Cikgu berharap di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan impuls dan daya impuls, menyatakan hukum gerakan Newton ketiga, serta menghuraikan daya tindakan dan daya tindak balas melalui contoh dalam video ini. Impuls ialah perubahan momentum, di mana Ft sama dengan mv tolak mu. Daya impuls ialah kadar perubahan momentum, di mana rumus daya impuls ialah F sama dengan mv tolak mu bahagi dengan T. Daya impuls berkadar songsang dengan masa sentuhan dalam suatu pelanggaran. Apabila masa sentuhan panjang, daya impuls berkurang. Dan jika masa sentuhan singkat, daya impuls bertambah. Jika perubahan momentum mv tolak mu adalah malar, maka daya impuls F berkadar songsang dengan T. Ini bermaksud jika T adalah kecil, maka magnitude F adalah besar dan sebaliknya. Seorang pemain baseball mesti menggerakkan tangannya ke belakang apabila menangkap bola untuk memanjangkan masa perubahan momentum. Seterusnya, mengurangkan daya impuls. Penjaga gol memakai sarung tangan tebal bagi meningkatkan masa hentaman sewaktu menangkap bola yang bergerak laju. Ini dapat mengurangkan daya impuls. Semua aktiviti melibatkan sepasang daya, iaitu daya tindakan dan daya tindak balas. Hubungan antara daya tindakan dan daya tindak balas dijelaskan oleh hukum gerakan Newton ketiga. Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan untuk setiap daya tindakan, terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Apabila kamu tolak satu objek, objek akan tolak balik. Daya tindakan ialah daya yang menolak objek, manakala daya tindak balas ialah daya yang menolak balik. Aktiviti yang pertama, cuba kita perhatikan gerakan orang. Apakah yang berlaku terhadap sampan apabila orang itu melompat ke atas jeti? Kita dapat perhatikan bahawa arah daya tindakan dan daya tindak balas adalah bertentangan. Apabila orang itu melompat dari sampan ke jeti dengan satu daya, kakinya juga menghasilkan satu daya tindak balas ke atas sampan. Oleh kerana kedua-dua daya ini mempunyai magnitude yang sama tetapi bertindak dalam arah yang bertentangan, maka sampan itu akan ditolak jauh dari jeti. One, two, three, go!
Aktiviti yang kedua, kita akan perhatikan gerakan kaki bagi atlet yang sedang melompat. Apabila atlet melompat, tapak kakinya menolak ke lantai dan ke belakang. Lantai menolak tapak kaki orang itu ke hadapan dengan magnitud daya yang sama. Pernahkah anda fikir mengapakah badan mendarat di atas tilam dalam acara lompat tinggi? Apakah sebenarnya fungsi tilam? Tilam yang tebal dan lembut dapat memanjangkan masa pelanggaran. Ini boleh mengurangkan daya impuls. Perhatikan gas terbakar dan kenaikan roket. Soalan 1. Mengenal pasti daya tindakan dan daya tindak balas semasa roket dilancarkan. A. Daya tindakan. Enjin menolak gas panas ke bawah. Daya tindak balas. Gas panas menolak enjin ke atas. B. Daya tindakan. Gas panas menolak tanah ke bawah. Daya tindak balas. Tanah menolak gas ke atas. C. Daya tindakan. Gas panas menolak enjin ke atas. Daya tindak balas. Enjin menolak gas panas ke bawah. D. Daya tindakan. Enjin menolak graviti ke bawah. Daya tindak balas. Graviti menolak enjin ke atas. Jawapan yang tepat ialah A. Daya tindakan, enjin menolak gas panas ke bawah. Daya tindak balas, gas panas menolak enjin ke atas. Soalan 2. Pilih objek di mana daya tindakan dan daya tindak balas bertindak. A. Berlainan objek. B. Objek yang mengenakan daya. C. Objek yang mengalami daya. D. Tiada satu di atas. Jawapan ialah A. Objek di mana daya tindakan dan daya tindak balas bertindak pada berlainan objek. Soalan 3. Penyataan yang manakah menerangkan hukum gerakan Newton ketiga? A. Daya paduan pada objek menyebabkan pecutan. B. Daya tidak seimbang menyebabkan objek bergerak. C. Daya bertindak pada objek yang berlainan mempunyai magnitud yang sama tetapi bertentangan arah. D. Objek tidak akan menukar keadaan gerakan kecuali daya tidak seimbang bertindak ke atasnya. Jawapan yang tepat ialah C. Daya bertindak pada objek yang berlainan mempunyai magnitud yang sama tetapi bertentangan arah.
Soalan terakhir. Apakah hukum yang menyatakan daya tindakan dan daya tindak balas? A. Hukum gerakan Newton pertama. B. Hukum gerakan Newton kedua. C. Hukum gerakan Newton ketiga. D. Hukum kegravitian semester Newton. Jawapan ialah C. Hukum gerakan Newton ketiga.